Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, alhamdulillah, muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi video pada kali ini insya-Allah kita akan bincangkan satu ilmu, iaitu ilmu berkaitan dengan ilmu Quran, iaitu ilmu qiraat. Perbincangan insya-Allah akan berkisar tentang berkaitan dengan buku ni. Menggunakan buku ni untuk video ni dan juga siri-siri seterusnya insya-Allah. Buku ni buku Talaqi Al-Qiraat 10 Imam melalui jalur Asy-Syatibiyah dan juga Ad-Durrah. Ini adalah peringkat asas saja. Peringkat asas dan dia ada 3 tahap lah. 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua dan juga tahap yang ketiga. Tahap pertama, kedua dan juga ketiga. Tuan boleh tengok di bahagian belakang ni, tahap pertama, kedua dan juga ketiga. Jadi kitab ni dia asas saja untuk orang yang baru untuk mengenali, untuk nak mendalami, baru mula nak mengenali ilmu qiraat. Sangat-sangat digalakkan untuk memiliki buku ni insya-Allah. Jadi bagaimana nak memiliki buku ni? Tuan boleh tengoklah dalam iklan-iklan dalam grup WhatsApp dan juga Facebook, ataupun boleh hubungi nombor 013 200 2068. InsyaAllah sama-sama kita manfaatkan buku ni insyaAllah. Jadi tuan-tuan boleh tengok yang pertama sekali adalah pada isi kandungan. Isi kandungan pelajaran pertama kita akan mengaji pengenalan ringkas sahaja berkaitan ilmu Quran. Asas saja kita bagi untuk orang yang baru nak mula faham berkaitan dengan ilmu qiraat. Dan kemudian kita akan bincang berkaitan dengan imam pertama sehingga imam yang ke-10, di sudut biografi dia, biodata ringkas dia dan juga bacaan-bacaan dia dalam surah Fatihah. Dan kita akan bincang juga dengan berkaitan dengan gabungan bacaan 10 imam tadi dalam surah Fatihah, bacaan jamak orang panggil. Dan juga kita akan bincang juga berkaitan dengan perubahan makna jika berubah qiraat dalam surah Fatihah. Kalau berubah qiraat, adakah membawa kepada perubahan makna dalam surah Fatihah? Dan kita akan selitkan juga perbincangan berkaitan dengan dialek ataupun logat orang Arab, suku kabilah Arab dalam qiraat dalam surah Fatihah insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh memilikilah buku ni insya-Allah. Untuk kalau nak ikut siri-siri video ni, kena ada buku ni insya-Allah. Baik, kita tengok pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama muka surat 1 insya-Allah. Muka surat 1. Baik, permulaannya nombor 1 tu, poin nombor 1 ataupun tajuk dulu, pengenalan ringkas ilmu qiraat. Pengenalan ringkas ilmu qiraat. Jadi bila sebut pengenalan ringkas ni, kita hanya sebut ringkasan sahaja. Secara ringkas untuk kefahaman umum dan juga kefahaman yang cepat. Kalau untuk perbincangan secara lebih mendalam, untuk kena sesi yang lain lah insya-Allah. Baik, cuba tengok nombor 1. Ilmu qiraat adalah salah satu cabang ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi kita nampak di sini bahawasanya yang pertama sekali perbincangan kita adalah qiraat tu sendiri. Huruf kalimah qiraat, ilmu qiraat, kalimah qiraat. Jadi kalimah qiraat ni, al-qiraat tu diambil daripada, dia kata jamak atau plural daripada kalimah qiraah. Qiraah ni kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, tuan-tuan dan puan-puan, dia membawa maksud bacaan. Tapi kalau dikaitkan dengan qiraat, dia membawa maksud jenis bacaan, satu jenis bacaan. Macam tu. Jadi kalau qiraat jamak dia, maksudnya jenis-jenis bacaan. Bacaan-bacaan ataupun kepelbagaian bacaan. Itu maksudnya kalau qiraat. Baik. Dia kata adalah satu cabang ilmu-ilmu Quran. Sudah pasti qiraat merupakan satu cabang daripada ilmu-ilmu Quran. Ilmu Quran ni ada banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan. Antaranya ilmu fawasil yang membincangkan berkaitan dengan jumlah bilangan ayat Quran. Ilmu resam Quran membincangkan berkaitan penulisan, bagaimana nak menulis ikut resam Osmani. Dan juga di sana ada ilmu dhabtul Quran, penandaan Quran, bincang tentang penandaan tasydid mana, asal daripada mana, tasydid nak tulis macam mana, sukun tulis macam mana, semua tu ilmu dhabtul Quran. Dan di sana ada juga ilmu al-waqf wal ibtida', waqaf dan ibtida'. Bagaimana nak waqaf dengan betul, bagaimana nak ibtida' dengan betul.
Itu juga ilmu kaitan dengan ilmu Quran. Jadi ilmu qiraat ni salah satu daripada ilmu Quran. Maka ilmu qiraat ni apa dia? Ilmu yang membincangkan tentang kepelbagaian bacaan Al-Quran, membincangkan berkaitan dengan kepelbagaian jenis bacaan Quran. Contoh, wadduha, satu jenis bacaan Quran. Wadduhi, satu jenis imalah. Wadduha, satu jenis taqlid. Jadi kepelbagaian tu dalam Quran tu dibincang dalam ilmu qiraat. Pada kalimah-kalimah yang bagaimana? Semua kalimah dalam Quran ada. Pada kalimah-kalimah tertentu sahaja, pada kalimah-kalimah tertentu dalam Quran yang ada perbezaan-perbezaan bacaan qiraat, itu yang dibincangkan dalam ilmu qiraat. Baik, perbezaan-perbezaan tadi diambil daripada siapa? Disandarkan kepada beberapa qurra, ulama Quran. Jadi jenis-jenis bacaan tadi kita ambil daripada imam-imam qiraat. Yang disandarkan bacaan kepada mereka, bersambung sanad kepada mereka, dan bacaan mereka ini bersambung sanad hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, qiraat ni adalah kepelbagaian bacaan pada kalimah tertentu yang diambil daripada para imam-imam qiraat yang bersambung sanad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kita kena faham qiraat, perbincangan dia macam tu. Jadi pada zaman Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan, qiraat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dikatakan sebagai sab'atu ahruf tu. Sab'ah huruf Quran ni diturunkan dalam 7 huruf. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis riwayat Bukhari, inna hadzal Quran unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara min. Sesungguhnya Quran ini diturunkan dalam bentuk 7 huruf. Dan bacalah yang mana yang kamu rasa senang dengan bacaan tersebut. Jadi 7 huruf ni terkandung dalam tu qiraat-qiraat yang kita baca dalam ni. Yang sekarang ni kita baca. Jadi qiraat yang kita baca sekarang ni terkandung dalam 7 huruf tersebut. Baik, 7 huruf ni adalah kepelbagaian jenis-jenis bacaan qiraat. Yang dinamakan sebagai 7 jenis. Jadi 7 jenis, 7 huruf ni 7 jenis bacaan lah. Jadi jenis bacaan tu ulama khilaf lah. Antaranya ulama menyatakan 7 jenis loghat, dialek suku kabilah Arab. Ada kata 7 jenis bacaan, izhar, idgham, taqdim, ta'khir dan sebagainya, ibdal dan sebagainya. Jadi ada yang kata macam tu. Ada pelbagai pandangan lah berkaitan dengan sab'ati ahruf tadi. Baik, qiraat yang kita baca ni datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita bagi kepada sahabat, satu seorang sahabat qiraat lain. Ni qiraat lain, ni qiraat lain. Jadi sahabat-sahabat tadi berikan pula kepada generasi seterusnya untuk dibaca, dan kemudian generasi seterusnya ajak kepada generasi seterusnya, tabi'in dan juga seluruh tabi'in sehingga sampai kepada kita. Baik, imam-imam qurra tadi, imam-imam qurra ni adalah ulama Quran, ulama hadis, nahwi, ulama an-nuhah, nahwi itu ulama nahwu. Kalau kata apa, ulama hadis, muhaddis, ulama tafsir, mufassir. Jadi ulama qurra ni, imam-imam qiraat ni, tuan-tuan dan puan-puan, mereka ni datang ketika pada zaman tabi'in dan juga sebahagiannya tabi'in, sebahagiannya tabi'in, bukan zaman sahabat. Mereka ni bertemu dengan sahabat, tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita tengok pada nombor 2. Kepelbagaian bacaan Al-Quran dapat dilihat umpamanya pada lafaz yu'minun boleh dibaca dengan yu'minun. Yu'minun satu jenis qiraat. Yu'minun satu jenis qiraat. Kalimah yakhda'un boleh dibaca dengan yukhadi'un. Yakhda'un satu jenis. Yukhadi'un satu jenis. Macam tu kepelbagaian ini contoh yang saya bagi. Baik, kemudian orang tanya, ilmu tajwid dengan ilmu qiraat ni ada beza ke tak? Maka tuan tengok poin nombor 3. Perbezaan ilmu qiraat dan ilmu tajwid hanyalah dari sudut fokus perbincangan. Jika ilmu qiraat terfokus pada kepelbagaian bacaan Quran, kepelbagaian jenis-jenis bacaan, ilmu tajwid pula memfokuskan tentang kaedah bagaimana membaca Al-Quran dengan betul, sempurna dan tepat sebagaimana diturunkan. Qiraat bincang tentang jenis-jenis bacaan. Tajwid, bagaimana nak baca Quran dengan betul.
makhraj sebut macam mana, sifat macam mana, wadduha ha tu sebut macam mana, mat tu 2 harakat bagaimana panjang dia, itu tajwid. Qiraat wadduha, wadduhi, wadduha. Itu saja perbincangan untuk qiraat. Dan juga tajwid itu dia punya perbezaan dia. Maka tu kalau ditanya kepada kita lah, qiraat tajwid apa beza dah, yang tu. Baik, kemudian sebelum saya terlupa, yang poin pertama tadi saya sebut qiraat ni kepelbagaian bacaan. Itu takrifan daripada Al-Imam Zarkashi. Disebut dalam kitab Burhan fi Ulumil Quran. Disebut kepelbagaian bacaan qiraat. Di sana ada banyak lagi takrifan-takrifan daripada ulama yang lain. Takrifan ulama yang lain antaranya Imam Ibn Jazari disebut ilmun bi kaifiyati adai kalimatil Quran wa ikhtilafiha ma'zuwan linaqidiha. Satu ilmu berkaitan dengan kaedah bagaimana menyebut lafaz-lafaz kalimah-kalimah Quran dan juga perbezaan-perbezaan menyebut lafaz tersebut yang disandarkan kepada orang yang bawa datang, orang yang menukilkan, perawi yang merawikan bacaan tersebut, iaitu imam-imam dan juga rawi. Itu salah satu daripada takrifan lah. Jadi kita boleh guna mana-mana takrifan qiraat, cuma yang lebih mudah faham bagi saya untuk mudahkan masyarakat faham adalah takrifan daripada Al-Imam Zarkashi. Baik. Kemudian yang terakhir, nombor 4, imam-imam yang masyhur disandarkan bacaan qiraat mutawatirah kepada mereka berjumlah lebih kurang 10 orang. Qiraat mutawatirah ni apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Qiraat mutawatirah ni adalah qiraat yang mencukupi 3 syarat. Syarat pertama adalah bersambung sanad. Syarat yang kedua adalah orang panggil apa? Kena dengan Rasul Utsmani. Penulisan Rasul Utsmani itu masuk dengan Rasul Utsmani, kena bersepakat. Yang ketiga adalah kena dengan salah satu wajah bahasa Arab. Maksud tak lari, tak bercanggah dengan wajah bahasa Arab, maka boleh dianggap sebagai qiraat yang mutawatirah. Jadi qiraat mutawatirah ni tuan-tuan dan puan-puan boleh dipelajari, boleh dibaca dalam sembahyang, tak ada masalah. Kalau salah satu rukun qiraat mutawatirah tadi tak cukup, contoh bercanggah dengan bahasa Arab atau bercanggah dengan resam, maka dianggap sebagai qiraat syazah. Qiraat syazah ni boleh belajar, boleh baca, tapi nak baca dalam sembahyang tak boleh, menurut Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik, imam qiraat berjumlah 10 orang tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim. Asim juga salah seorang imam qiraat yang mana perawinya Hafs yang kita beramal di Malaysia kita ni. Baik, Hamzah Al-Kisai, Abu Ja'far Ya'qub dan juga Khalaf Al-Ashir. Jadi ke-10 imam ni minta tuan-tuan dan puan-puan hafal lah, untuk mudahkan kita nak mengaji selepas pada ni. Kita akan bertemu dengan 10 imam ni. Kalau kita hafal setiap nama imam ni senang untuk kita ingat. Baik, kemudian setiap imam tadi dia akan ada 2 orang perawi yang meriwayat, menceritakan bacaan imam mereka. Sama ada perawi itu bertemu face to face dengan imam ataupun perantaraan. Jadi setiap imam 2 orang, 10 imam, 20 perawi kita akan mengaji. Setiap perawi itu bacaannya berbeza. Masya Allah, banyak juga lah yang kita akan mengaji ini, insya Allah. Baik. Kemudian yang terakhirnya, kalau ditanya kepada kita kenapa kita mengaji ilmu qiraat, yang pertamanya adalah untuk mengetahui perbezaan bacaan qiraat yang kita baca di Malaysia dengan qiraat yang lain. Jadi kalau ada orang lain, orang Arab main di Malaysia baca qiraat tertentu, kita tahu ini qiraat, ini qiraat sekian-sekian, macam tu lebih kurang. Dan juga yang kedua adalah untuk mengukuhkan ilmu tajwid yang kita mengaji ni. Para guru Quran umpamanya mengaji ilmu tajwid, nak kukuhkan lagi tajwid mereka, kena mengaji qiraat. Yang ketiga adalah sudah pasti untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita moga-moga kita termasuk dalam sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang yang mengaji Quran, sebaik-baik daripada kalangan kamu adalah orang yang belajar Quran dan juga orang yang mengajar Quran. Insya-Allah moga-moga dengan kita mengaji qiraat ini, insya-Allah termasuk kita insya-Allah dalam kalangan sebagaimana disabda oleh Nabi SAW dalam hadis yang saya sebutkan tadi, insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada siri video yang seterusnya untuk kita sambung kepada pelajaran yang kedua, insya-Allah. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.